Kebimbangan seorang datuk terhadap cucunya yang tidak pulang ke rumah menjadi titik hitam dalam hidupnya apabila cucunya ditemui dibunuh. Lebih memilukan, mayat cucunya ini diletakkan di dalam bagasi. Cerita ini bermula. Pada 21 Oktober 2013, seorang remaja perempuan dikuatiri hilang dan proses pencarian giat dilakukan oleh ahli keluarganya. Laman Facebook Malaysian Crime Awareness Campaign memuat naik gambar remaja berkenaan yang bernama Ng Yuk Tim untuk dikongsikan para pengunjung laman itu bagi membantu ahli keluarga mencarinya. Ng berusia 15 tahun dengan tinggi kira-kira 163 cm dan lokasi terakhirnya berada ialah di stesen LRT Kelana Jaya. Menurut laman Facebook berkenaan, Ng hilang kira-kira pukul 11 malam selepas keluar rumah untuk bertemu rakan-rakannya. Seorang daripada rakannya telah menurunkannya di LRT Kelana Jaya kira-kira pukul 3 petang. Menurut rakannya itu, Ng berkata dia akan pulang ke rumah bagaimanapun sehingga lewat malam dia masih tidak pulang ke rumah. Sungguh malang sekali. Pada malam 22 Oktober 2013, sehari selepas dilaporkan hilang, gadis berusia 15 tahun itu ditemui dibunuh dengan kejam apabila mayatnya dimuatkan dalam sebuah beg di kawasan semak di Jalan Kebun Nenas, Kampung Jawa di Kelang. Mangsa Ng Yuk Tim dipercayai dibunuh oleh teman lelakinya setelah suspek mengaku melakukan perbuatan tersebut. Mayat gadis itu ditemui pukul 8.30 malam selepas suspek ditahan kerana disyaki terlibat dalam kehilangan mangsa. Timbalan Ketua Polis Selangor, Datuk Abdul Rahim Jaafar berkata mangsa dilaporkan hilang sejak pukul 11 pagi dan dipercayai dibunuh petang yang sama. Mayat remaja itu ditemui lengkap berpakaian dalam sebuah beg pakaian dan ditinggalkan di tepi jalan kawasan semak. Terdapat kesan kecederaan di kepala dan tangan. Polis percaya mangsa dibunuh dalam tempoh 24 jam sebelum mayatnya ditemui. Berdasarkan siasatan awal, teman lelaki mangsa mendakwa dia telah menghantar mangsa ke sebuah stesen LRT. Selepas berjumpa mangsa dan melalui maklumat tersebut, pihak NGO cuba mencari mangsa di sekitar kawasan itu. Pencarian tersebut gagal sehingga pihak berkuasa mengesyaki sesuatu yang tidak kena terhadap suspek selepas ternampak tanda gigitan pada tangan suspek. Selepas disoal siasat, suspek yang berusia 23 tahun itu mengaku membunuh mangsa selepas cuba merogol remaja terbabit di Kampung Cempaka, Sungai Wei sebelum mayatnya dicampak di Kelang. Mayat mangsa dibawa ke Pusat Perubatan Universiti Malaya, manakala suspek ditahan mengikut Seksyen 302 bagi membantu siasatan. Mangsa tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda penderaan seksual. Ini dibuktikan melalui bedah siasat yang dijalankan di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM, menunjukkan bahawa mangsa meninggal dunia akibat kecederaan parah di kepala kerana 3 hentakan kuat di kepala dan tidak ada bukti yang menunjukkan dia dirogol. Bedah siasat juga mendapati mangsa tidak menunjukkan sebarang kecederaan akibat disumbat di dalam beg. Tiada sebarang tanda-tanda bahawa tulang sendinya telah dipatahkan untuk memuatkannya ke dalam beg itu. Sementara itu, pihak polis telah merakamkan kenyataan lebih daripada 2 individu, termasuk ibu bapa mangsa serta suspek utama berusia 23 tahun. Suspek mendedahkan bahawa pembunuhan itu tidak dirancang terlebih dahulu dan ianya berlaku tanpa niat. Menurut ibu saudara mangsa dikenali Siem Ye Lian, keluarganya tidak akan memaafkan suspek. Dia menyifatkan perbuatan suspek itu sangat tidak berperi kemanusiaan dan tidak boleh diterima akal. Menurutnya yang baru tiba dari Abu Dhabi, dia dan keluarga masih tidak dapat menerima kenyataan bahawa anak saudara kesayangannya itu sudah tiada. Dalam perkembangan sama, Datuk Mangsa William Sim 70 tahun turut melahirkan rasa tidak puas hati dengan kenyataan keluarga suspek yang beria-ia mempertahankan anak mereka dan mengatakannya sebagai seorang yang baik. Malah suspek juga sanggup berpura-pura dengan menulis di laman Facebook Yuk Tim, kononnya bimbang dan ingin tahu di mana mangsa berada. Mengulas hubungan karakter mangsa, William berkata cucunya merupakan seorang yang bijak serta penyayang. Walaupun ibu bapa Yuk Tim bercerai kira-kira 4 tahun lalu, cucunya itu tidak pernah merungut, malah sangat berdikari.
keluarga mangsa telah melakukan satu upacara sembahyang di luar rumah mayat PPUM petang 23 Oktober 2013. Mereka kemudiannya menuntut mayat mangsa sebelum menghantarnya ke pusat pengebumian Kuat Tong di Kuala Lumpur. Pembakaran mayat mangsa telah dilakukan pada 25 Oktober 2013. Pada 31 Oktober 2013, suspek yang merupakan seorang pekerja penyelenggaraan bangunan didakwa di Mahkamah Magistrate atas pertuduhan pembunuhan ini. Tertuduh Pon White Hong 23 tahun tidak membuat pengakuan di hadapan Magistrate KB Elena Hong Zealand. Dia didakwa membunuh Eng Yuk Tim 15 tahun di sebuah rumah nombor 665, Jalan PGU 1/4F, Kampung Cempaka Kelana Jaya antara pukul 3 dan 4 petang 21 Oktober 2013. Dakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Pada 12 September 2019, suspek terselamat daripada tali gantung selepas Mahkamah Rayuan di Putrajaya menggantikan pertuduhan membunuh kepada menyebabkan bunuh tanpa niat terhadap mangsa. Bagaimanapun, Puan White Hong dijatuhi hukuman penjara 22 tahun bermula dari tarikh ditangkap pada 22 Oktober 2013. Hakim Datuk Kamarudin Hashim yang mempengerusikan panel 3 hakim berkata, Mahkamah mendapati bahawa rayuan Puan mempunyai merit dan menambah sabitannya kerana membunuh adalah tidak selamat. Beliau kemudian mengetepikan sabitan dan hukuman mati ke atas Puan kerana membunuh dan menggantikannya dengan perintah mengikut Seksyen 304(a) Kanun Kesesaan. Untuk pengetahuan, pada April 2018, Puan disabitkan oleh Mahkamah Tinggi dengan menjatuhi hukuman mati terhadapnya. Semasa merayu bagi meringankan hukuman, Rajpal Singh yang mewakili tertuduh memberitahu Mahkamah bahawa anak guamnya menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga mangsa. Walau bagaimanapun, pihak Timbalan Pendakwa Raya Nur Syafini Mustafa pula berhujah bahawa bukti mengikut keadaan menunjukkan Puan sememangnya membunuh gadis itu. Pada 3 September 2020, Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 22 tahun terhadap suspek kerana cuai menyebabkan kematian mangsa. Panel 3 hakim memuktamadkan sabitan dan hukuman terhadap Puan White Hong selepas Timbalan Pendakwa Raya Datuk Nazran Muhammad Syam memaklumkan pihak pendakwa menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan. Hakim Besar Sabah dan Sarawak Datuk Abang Iskandar Abang Hashim yang bersidang bersama Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Verna Olam Kiat dan Datuk Zabariah Muhammad Yusof sebulat suara menyatakan keputusan itu. Maka terlepaslah suspek daripada hukuman gantung. Begitulah kesudahan kes ini yang dianiaya tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya. Dan pembunuh ini akan terus bernafas dengan tenang selama 22 tahun di dalam penjara. Apa-apa pun hakim yang arif lagi bijaksana lebih mengerti. Anda rasa berbaloi ke simpan manusia macam ni? Sekian, terima kasih.